Assalamualaikum Doktor. Perkenalkan diri, nama saya Johari Sukni bin Bohari, nombor matrik 260615. Okey, pada hari ini kami sekumpulan akan membentangkan satu tugasan video bagi subjek SCCA 2083 Undang-Undang dalam Komunikasi. Okay, tajuk tugasan video yang kami akan bentangkan ini ialah berkenaan dengan penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Okay, di sini saya akan sertakan nama ahli-ahli kumpulan, iaitu Puan Faridah Muhammad Arif, Puan Wong Lehong serta Muhammad Hazim. Okey, saya teruskan ya Doktor. Untuk pengenalan, penularan berita palsu bukan fenomena baru, tetapi kesannya dapat dilihat lebih jelas pada tahun negara kita diserang COVID-19. Ketika kita berusaha menangani cabaran itu, di mana kita bakal menghadapi kemelesetan ekonomi, kita juga terpaksa berdepan dengan pandemik baru, iaitu penularan berita palsu dan maklumat tidak tepat mengenai COVID-19. Malaysia mempunyai bilangan pengguna internet tinggi, iaitu kira-kira 87% daripada jumlah penduduk. Namun, ini tidak bermaksud pengguna mempunyai literasi media tinggi, kerana ramai tidak tahu cara membezakan fakta sahih dengan berita palsu. Selamat petang cikgu, nama saya Wan Leho, nombor matrik 266414 kumpulan M Tari Sibu. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isu-isu semasa dan undang-undang komunikasi. Dalam era perkembangan teknologi terkini, memang tidak dapat dinafikan bahawa maklumat mengenai sesuatu isu di alam maya bergerak lebih cepat dan pantas berbanding dengan media yang lain. Ada utama dalam mengawal masalah di media sosial adalah ada komunikasi dan multimedia 1998, tetapi ia adalah tidak menyeluruh. Di sini saya bagi satu contoh isu-isu semasa dan tindakan undang-undang komunikasi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 3 individu dalam sebuah untuk menekan penyalahgunaan penyalahgunaan media sosial. Dalam sebuah itu turun dirampas sejumlah 16 barang kes berupa kad SIM, kad memori, telefon bimbit, cakera, keras luaran dan komputer riba. Di peringkat Kementerian Komunikasi dan Multimedia, pihak kementerian sentiasa berusaha untuk membentuk aktiviti-aktiviti penyebaran berita palsu melalui media sosial, yang mana pada kebiasaannya sesuatu berita palsu itu yang disebarkan menggunakan akaun palsu. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang isu penyebaran berita palsu COVID-19 dan undang-undang komunikasi. Malaysia telah mewujudkan berbagai undang-undang yang telah dikuatkuasakan bagi mengawal selian segala yang berlaku dalam dunia cyber. Ini termasuk Facebook seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588,
Ada jenayah komputer 1997, ada 563, ada hasutan 1948, ada 15, ada fitnah 1957, ada 286, serta kanun kesesaan ada 574. Undang-undang ini telah berjaya mengurangkan kes yang membabikan penyalahgunaan internet di media sosial. Di sini saya bagi satu contoh isu-isu berita palsu berkenaan dengan COVID-19. Dalam wawancara bicara narasi oleh Radio Television Malaysia RTM pada 19 Mac 2020, Menteri Kesihatan Adam Papa menasihatkan kepada orang ramai bahawa minum air suam akan membantu mencegah jangkitan COVID-19 dengan dakwaan bahawa virus akan dibawa ke perut dan asid pencernaan akan membunuh virus tersebut. Pihak kerajaan tidak berkompromi terhadap tindakan menyebarkan berita palsu, khususnya ketika negara berdepan dengan usaha memerangi wabak COVID-19. Oleh itu, masyarakat perlu mengamalkan nilai murni, kebebasan, demokrasi dan hak untuk mendapatkan maklumat. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan juga perlu mengambil tindakan terhadap pihak yang mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita palsu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hazim bin Ibrahim, nombor metrik 266950. Pada petang ini saya akan membentangkan berkenaan cadangan dan pandangan bagi menangani masalah isu penyebaran berita palsu COVID-19. Seperti yang kita sedia maklum, COVID-19 menyerang negara pada Disember 2019. Oleh itu, pelbagai usaha dibuat oleh pihak kerajaan bagi mengekang isu penyebaran berita palsu di negara ini. Namun, kesedaran sivik dalam kalangan masyarakat itu sendiri supaya tidak menyebarkan maklumat palsu berkenaan dengan COVID-19 adalah penting selain dikenakan tindakan undang-undang. Pasukan Respon Pantas ataupun PRP telah ditubuhkan pada 24 Mac 2020. Penubuhan PRP adalah untuk memantau dan menjelaskan berita-berita mahupun hebahan-hebahan yang mencurigakan kesahihannya dan mendapatkan penjelasan daripada pihak-pihak terlibat agar berita dan hebahan tidak menyebabkan keresahan dan kebimbangan dalam kalangan rakyat. Pandemik COVID-19 adalah salah satu berita dan hebahan yang akan dijelaskan oleh PRP. Penubuhan PRP ini juga banyak membantu menjelaskan ketidaksahihan berita palsu berkenaan dengan COVID-19. Jabatan Penerangan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta bernama menggunakan platform masing-masing untuk memberikan maklumat yang sahih. Di antara tindakan yang telah dilaksanakan seperti Info on Wheel, di mana program turun padang dengan membuat hebahan dan penerangan terus ke peringkat akar umbi mengenai langkah-langkah pencegahan wabak. Program ini turut melibatkan semua pemimpin masyarakat di seluruh negara. Pihak Radio Television Malaysia RTM turut menerbitkan rancangan Pastikan Sahih bersiaran setiap Isnin hingga Jumaat 6.30 petang di saluran berita RTM bagi memberikan maklumat benar serta membetulkan maklumat palsu yang tular. Program ini sebahagian daripada inisiatif Putrajaya untuk menentang berita palsu. Berita RTM ialah saluran televisyen percuma Malaysia yang dikendalikan oleh Television Malaysia menggunakan slogan yang sahih di berita RTM. Sejajar dengan penurunan berita palsu meningkat, pihak WhatsApp dimiliki sepenuhnya oleh Facebook mengubah sedikit aplikasi mereka, di mana mesej yang telah dikenal pasti sebagai highly forward dan mesej tersebut dihantar melalui rangkaian 5 orang atau lebih. Mesej tersebut akan hanya boleh dimajukan
kepada seseorang saja. Langkah ini direka untuk mengurangkan kelajuan sesuatu mesej bergerak melalui aplikasi WhatsApp. Lantas meletakkan kebenaran dan fiksyen pada kedudukan yang lebih baik. Hakikatnya, semua barisan hadapan negara dalam konteks untuk menghentikan penularan berita palsu yang membahayakan. Langkah secara paksaan, pembetulan maklumat secara berterusan dan pembongkaran laporan palsu bukanlah penyelesaian yang paling berkesan. Orang ramai mesti diberitahu dan diberi kuasa untuk menggunakan pertimbangan dan akal mereka sendiri ketika menentukan kesahsihan sesuatu maklumat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Farida binti Arif, nombor matriks 266543. Untuk tugasan kumpulan kami, saya akan bentangkan bahagian kesimpulan. So, secara keseluruhannya, media massa dan media sosial merupakan alat telekomunikasi yang penting pada era kini. Teknologi yang wujud dan telah digunakan pada masa kini tidak salah, tetapi pengaruh penyebaran berita dan maklumat melalui media sosial oleh masyarakat makin dirasakan dari semasa ke semasa. Oleh kerana penggunaan media sosial memiliki alternatif untuk menerima maklumat dan berita yang beredar di media sosial sama ada telah atau belum ditapis. Penggunaan media sosial semakin popular dalam kalangan kehidupan masyarakat. Timbulnya beberapa impak negatif secara tidak langsung. Impak yang dibawa telah mempengaruhi kepada aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Oleh itu, kita haruslah mengetahui undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan negara masing-masing supaya dapat menggunakan media sosial dengan cara yang betul dan bijaksana bagi mengelakkan diri terjebak pada suatu yang negatif seperti menyebarkan berita palsu. Pengguna media sosial yang beretika mestilah mengetahui bahawa setiap keputusan dan tindakan yang telah dilakukan melalui media sosial adalah dipertanggungjawab oleh diri sendiri. Bagi mengatasi kesan negatif, beberapa langkah haruslah diambil sebelum isu itu tidak dapat dikawal. Dengan itu, setiap pengguna, ibu bapa, masyarakat dan kerajaan haruslah berganding bahu menyelesaikan isu ini dengan melahirkan pengguna media sosial yang beretika supaya pengguna media sosial mendapat lebih informasi tentang isu dan sedar tentang kesan serta bahaya penyalahgunaan media sosial. Sekian, terima kasih.